Setahun Kerajaan Madani dan saya berpendapat bahawa agenda reformasi telah bermula. Ada reformasi parlimen, ada juga reformasi dibentuk Fiscal Responsibility Act. Tetapi pada tahap yang kurang kencang dan kurang komprehensif. Terdapat banyak lagi reformasi yang belum lagi dan perlu dilakukan pada tahun ini 2024. Tuan Speaker, sekarang Kerajaan Madani mempunyai majoriti lebih 2/3 yang cukup kukuh. Pada Isnin lalu, Yang di-Pertuan Agong pula dah beri pesanan. Oleh demikian, pada pendapat saya, tahun 2024 inilah akan merupakan peluang terbaik untuk melakukan dasar-dasar agenda reformasi yang paling penting. Jadi poin ucapan saya yang pertama adalah dengan izin, there should be no more reason this year for not carrying out better governance reforms. Oleh demikian, tahun 2024 ini adalah amat penting, lebih krusial daripada tahun 2023. Tahun ini adalah tahun penentuan sama ada Kerajaan Madani ini ada atau tidak political will untuk melakukan lebih reformasi. Oleh demikian, saya ingin meminta Yang Amat Berhormat Tambun memberi pandangan beliau apakah rang undang-undang reformasi yang bakal dilakukan pada tahun ini? Khususnya, adakah Parliamentary Services Act dan Political Financing Act akan dibentang dan diluluskan pada tahun ini? Baik, poin kedua saya, dan inilah isu hot topic, iaitu tentang mata wang ringgit. Saya memang setuju dengan kerajaan bahawa statistik ekonomi Kerajaan Madani 2023 adalah jauh lebih baik daripada zaman kerajaan dulu. Inflasi terkini adalah under control, hanya 1.5% pada bulan Disember 2023, maknanya purata inflasi pada tahun pertama pentadbiran Madani adalah hanya pada tahap 2.5%. Ini jauh lebih baik daripada kadar 3.3% inflasi pada tahun 2022 kerajaan lain. Isu unemployment pula sama senario dia, hanya 3.3% pada tahun 2023 Kerajaan Madani. Ini lebih baik pada kadar unemployment kerajaan dulu pada tahap 3.7% tahun 2022. Jadi kalau inflasi lebih baik, pekerja lebih ramai, ekonomi pada asasnya nampak dengan izin, improve dan juga steady. Tetapi kenapa pula mata wang ringgit terus jatuh? Tuan Speaker, masa saya berumur 12 tahun pada tahun 1981, ayah saya menghantar saya ke Singapura belajar situ. Saya masih ingat ringgit pada masa itu dengan Singapore dollar lebih kurang sama, 1 for 1. Ringgit to US dollar pada masa itu 1 USD 2.5 ringgit. Sekarang yang terkini ringgit Singapura dah 3 ringgit 55, ringgit to US dollar 4 ringgit 80 sen, lebih kurang lah. Tuan Speaker, sejak umur 12 saya melihat kemerosotan ringgit. The point I'm trying to make is, kemerosotan ini bukan kerja 1 tahun Kerajaan Madani. Ianya adalah kemerosotan, you tengok data, statistik semua ada. Mata wang berpanjangan sejak 30 tahun dulu. Tuan Speaker, dalam 30 tahun lepas, apabila mata wang kita mula merosot, another phenomenon happen. Malaysia pula bermula mencatat negara ekspor yang cukup cemerlang dan berjaya. Kita lebih banyak ekspor daripada import. 30 tahun lalu. We have been having trade surplus for 30 years. Tetapi yang hairannya, kenapa kita selama 30 tahun mata wang ringgit kita merosot, pada masa yang sama trade surplus kita masih kuat. Dengan izin, this is indeed a very strange economic puzzle and economic conundrum. Tuan Speaker, untuk memahami fenomenon ini, kita perlu faham 2 perkara dulu. Pertama, dengan izin, like all goods and services, the ringgit is also subject to the laws of supply and demand. Kalau supply banyak dan demand kurang, harga apple ataupun oren ataupun ringgit, nilainya akan jatuh. Kalau supply sikit, demand banyak, harga apple, oren atau ringgit akan naik. Ini adalah satu asas ekonomi yang paling basic. Pagi ini semasa sarapan pagi, I explain to my daughter, dia umur 11 dia pun faham. Jadi, kalau ekonomi kita lebih baik, ekspor kita maju, kenapa pula demand untuk ringgit kita jatuh? Perkara kedua yang kita kena faham dengan izin adalah supply and demand can be impacted
directly by behavioral economics. Bagi ini, Dewan Yang Mulia ini kena faham, behavioral economics inilah isu sebenarnya. Ringgit Malaysia terkesan dengan izin behavioral economics of confidence. Apakah confidence ini? Manifestasi confidence atau kekurangan keyakinan yang paling ketara bagi Malaysia adalah phenomenon capital outflow dalam 30 tahun kebelakangan ini. Dalam erti kata lain, kekurangan kemampuan domestik dan isu tahap keyakinan adalah faktor utama for the steady outflow of capital, maka kejatuhan ringgit, nilai ringgit walaupun trade surplus ada setiap tahun. Tambahan lagi, 90% ekspor Malaysia dari sektor elektrik dan elektronik, satu industri yang sangat kuat dan baik, tetapi bukannya satu pun gross national income. Kebanyakan kilang ini adalah dimiliki oleh entiti asing dan tenaga kerjanya ada kebanyakan pekerja asing. Ini, kawan-kawan saya semua di Dewan ini, adalah kegagalan dasar Look East yang separuh masak, yang telah gagal mewujudkan transfer teknologi, gagal mewujudkan banyak syarikat Malaysia yang inovatif dan berdaya saing, tetapi cukup berjaya mewujudkan sistem kroni kapitalisme dengan konsesi tenaga, konsesi tol jalan, konsesi telefon, konsesi pelabuhan, monopoli import seperti beras dan gula. Industri seperti ekspor minyak sawit yang merupakan hasil titik peluf industrialis daripada Malaysia, orang Malaysia sendiri, dikenakan windfall tax. Tapi bagi golongan kroni, kaya atas angin dengan terma lopsided kontrak konsesi kerajaan, tidak pula dikenakan windfall tax langsung. Kalau kita terus amalkan sistem ini, golongan entrepreneur yang lebih baik, yang patriotik, pula akan berhasrat menjadi kroni. Golongan kroni maha kaya pula akan terus mengeluarkan wang, capital outflow, beli bisnes, rumah mewah, aset-aset di luar negeri. Dengan izin, all our export gains 30 years jadi capital outflow. Kalau kita teruskan sistem ini, ringgit akan terus merosot. Rakyat terus susah. Golongan elit Malaysia akan terus enjoy hidup mewah di kampung Knightsbridge, London. Yang maha kaya kroni-kroni 2 orang ton. Wang-wang mereka sudah lama parking di Singapura, London, Switzerland, BVI, tax havens. Semua ada situ. Tuan Speaker, kemerosotan ringgit bukan salah kerajaan Madani saja. Baru 1 tahun saja berkuasa. Ini adalah masalah kroni kapitalisme berdekad-dekad yang sudah sampai ke tipping point sekarang. Kesimpulannya, kroni kapitalisme adalah penyumbang utama kemerosotan nilai ringgit selama 30 tahun ke sekarang. 99% of it is the cost. Apa yang perlu dilakukan sekarang adalah tipping point telah berlaku. Pada tahun 2023, dengan wujudnya kerajaan Madani, rakyat biasa khususnya golongan middle class mempunyai ekspektasi yang tinggi bahawa reformasi akan dilakukan. Apabila reformasi tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya, confidence level middle class pun terus merosot menjunam. Saya memang faham fenomena ini sebab kawasan saya, Subang, adalah bandaraya middle class yang terunggur di Malaysia. The 2023 fall of confidence of the middle class adalah penggerak tipping point utama kejatuhan nilai mata wang ringgit baru-baru ini. Seperti isu kroni kapitalisme, isu loss of confidence of middle class is also a classic behavioral economics issue. Jadi solusi utamanya bukanlah daripada traditional fiscal ataupun monetary policy. Tak payah kita beritahu bank negara buat kerja dia, suruh dia adjust base lending rate, itu akan naikkan inflasi. Solutionnya adalah di dalam alam politik. Incentives, nudge, societal re-engineering. How do you stop the capital outflow that weakens the ringgit? Jawapannya adalah reformasi, iaitu poin pertama ucapan saya. Dengan izin, the time to ponder in a Shakespearean manner has passed. It is no longer a case of should we reform or not reform. The time for to be or not to be has passed. Tiada lagi alasan. Reformasi 100% is the only solution. Selain daripada mereformasikan sistem kita, saya ingin mencadangkan 2 short term solution. Pertama, arahkan semua GLIC dan GLC untuk standby, membawa balik pulang wang, equities dan aset daripada luar negara. We have to be ready to defend the line and not let the 5 ringgit psychological mark be breached.
Kalau kita melepasi paras itu, RM5 itu, ini akan bakal menjadi punca kepada economic spiral yang cukup parah kepada semua. Kedua, kerajaan perlu mencepatkan dan menggalakkan penerimaan high net worth resident investors. Kita perlu menyediakan landasan untuk mereka melabur dan berhijrah ke Malaysia. Ini bermakna peraturan immigration yang efisien dan jelas dan tiada korupsi dalam sistem dia. Roll out the red carpet now. Facilitate their residency and investments to Malaysia. Tuan Speaker, dalam interaksi saya dengan ramai golongan high net worth individual dari rantau Asia Pacific, maknanya daripada Jepun, Korea, China, Taiwan dan Hong Kong, mereka jauh lebih minat berhijrah ke Malaysia berbanding dengan Singapura, Thailand ataupun Vietnam. Singapura terlalu mahal. Thailand, Vietnam kerana kekurang berbahasa Inggeris. Malaysia kita ada semua, makan pun sedap, cuaca baik, hidup pun aman, main golf memang murah, infrastruktur semua ada lebih baik pada Thailand dan Vietnam. Walaupun politik Malaysia bergolak, high net worth individual ni semua boleh bawa 10 juta, 100 juta, 300 juta. Banyak sekali ni. When they bring in the money, ringgit will strengthen. Ya? Mereka ni bukan pengundi. Dia tak campur tangan. Dia mari sini spending dan investing. Apa yang mereka minta daripada kerajaan kita ialah bantras rasuah dan amalkan sistem immigration yang jelas dan efisien. Jadi Tuan Speaker, dua perkara ini adalah short term solution pada kerajaan yang boleh dan patut diamalkan. Tuan Speaker, kedua-dua poin yang saya telah bahaskan adalah praktikal dan boleh dicapai. Saya minta kawan-kawan saya dari sebelah sana sokonglah. Dia bukan susah. Ya? It's not an issue. Ya? Saya harap ahli-ahli parlimen boleh menyambut dan memberi pandangan balas kepada ucapan saya. Terima kasih Tuan Speaker atas peluang ini. Saya menyokong sepenuhnya titah diraja dan yang telah dibentangkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada hari Isnin. Terima kasih.